Tahu tak isu yang viral baru-baru ni? Video lelaki belasah perempuan tu lah. Tak cukup pukul dan sepak terajang, dia pakai selipar pula hempuk perempuan tu. Menyirap darah kita tengok, Wak. Apa hal lu, bro? Okey, tarik nafas, hembus nafas. Sabar dan tenang dulu ya. Faham, kita semua tak suka bila tengok kejadian macam tu. Wanita, insan yang lemah dibelasah teruk tanpa mampu melawan. Netizen, termasuklah para selebriti pun hebat bagi kecaman. Siap nak jumpa budak lelaki tu katanya. Cuma sekarang ni ada dakwaan yang mengatakan kejadian tu merupakan pertelingkahan antara adik-beradik. Kabarnya abang tu marah dan kecewa sangat sebab adik perempuan dia tergamak tinggalkan ibu mereka yang tengah sakit kat rumah semata-mata nak jumpa kekasih hati. Itu yang sampai selipar pun naik ke muka tu. Betul atau tidak, kita pun tak pasti sebab mangsa pun macam tak ada buat apa-apa laporan lagi. Tapi kalau betul lah itu hal keluarga, sebagai abang sulung, saya faham perasaan si pelaku tu. Cumanya kecewa dan sedih macam mana sekalipun bang, kita kena tahu di mana batasnya. Kawal diri kita. Kejadian pula berlaku kat tempat awam. Alahai malunya. Lagi satu, jangan terlalu ikut panas hati tu. Bayangkan kalau jadi apa-apa yang buruk kepada mangsa yang dipukul tu. Tak ke menyesal tak sudah lepas tu? Kita doakanlah masalah keluarga ni selesai cara baik ya. Kejap terlupa pula. Ni lagi satu nak pesan juga kat tukang rekod tu. Awak apa orang geram juga tau. Instead of record the incident, kenapa tak pergi tolong leraikan aksi pukul-memukul tu ya? Seronok sangat ke tengok orang bergaduh? Kalau jadi kat adik awak sendiri, macam mana? Tak sampai 2 minggu, kawan-kawan kita yang sambut Deepavali bagi kita makan ladu, muruku dan manisan-manisan lain dalam semangat muafakat negara pelbagai kaum. Tiba-tiba ada pula yang buat angkara dengan perbuatan yang boleh cemarkan keharmonian kita ni. Tahu kan kalau raya Deepavali akan ada kolam. Tak kiralah kat rumah ke, shopping mall ke, termasuklah kat tempat kerja kita. Macam kalau Aidilfitri kita gantung hiasan ketupat dan tahu bau Cina, ada atang long bagai. Semua orang enjoy and happy tengok kan? Tapi baru-baru ni boleh pula seorang mamat ni main pijak-pijak kolam tu. Dia buat dengan senyuman di wajah macam tak ada rasa bersalah. Buat kat tempat kerja pula tu. Tempat kerja dia pula semua orang tahu kat mana. Tukang rakam pun sama naik seronok tengok aksi tu. Geram balik kita ni Wak. Nak tahu jugalah kan kenapa awak berdua buat macam tu ya? Apa matlamatnya? Tahu tak itu tindakan yang keji dan mengguris perasaan kaum lain. Mana common sense orang macam ni? Apa rasanya kalau kaum lain buat macam tu kat hiasan perayaan awak? Banyak kan soalan aku ni bila marah. Lain kali fikir dulu sebelum buat apa-apa. Faham? Kisah bayi cedera atau lebih teruk lagi meninggal dunia di pusat asuhan atau lebih tepat ketika berada di bawah jagaan pengasuh macam tak ada kesudahannya. Terbaru, seorang bayi meninggal dunia selepas tidak sedarkan diri di rumah pengasuh. 4 tahun ibu bapanya menanti bayi comel ini untuk menyerikan hidup mereka. Akhirnya selepas setahun, anak kecil ini kembali kepada Maha Pencipta. Dalam hal ni saya bukan nak ulas tentang apa punca kematian ataupun siapa yang patut dipersalahkan. Tapi Sinarplas nak terus ingatkan anda semua agar carilah atau hantarlah anak anda kepada pusat asuhan ataupun pengasuh yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan mempunyai sijil kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata. Walaupun malang itu tidak berbau, tetapi setidak-tidaknya kita tahu tempat asuhan itu ada pemantauan daripada pihak berkuasa dan pengasuh itu ada ilmu yang diperlukan dalam mengasuh anak kita sebaik mungkin. Saya faham, dalam keadaan ekonomi yang mencabar sekarang, ada ibu bapa yang memilih untuk mencari pengasuh yang menawarkan harga yang rendah
Tapi adakah berbaloi harga itu untuk nyawa cahaya mata anda? Perlu diingat juga, mungkin ramai pengasuh segera yang wujud dek kerana perlukan wang dalam zaman sekarang. Jadi, tolonglah berhati-hati. Saya Eddie Junaidi. Assalamualaikum.